دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها الهادي سلاما مع القرآن البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع جاءنا الهادي البشير مطلق العاني الأسير مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير دينه حق صراح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى متاع طلع البدر علينا وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan dan memberi taufik untuk kita meneruskan pembacaan kita daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi Qadhi Iyad Al-Maliki. Jadi kita sebelum ini berhenti pada faslun fi syaja'atihi wa najdatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berhenti situ ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala faslun fi syaja'atihi wa najdatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasal pada menyatakan keberanian dan juga ketangkasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni seorang yang berani, orang yang tak takut, orang yang tangkas. Wa amma syaja'atu wan najdatu fasyaja'atu fadilatu quwwati al-ghadabi wa inqiyadiha lil aqli. Syaja'ah tu ialah kemuliaan, kekuatan marah dan juga tunduknya kekuatan itu kepada akal. Jadi dipanggil syaja'ah, berani. Berani itu dia patuh dan berani itu tunduk pada akal. Dia orang berani ni dia dapat kawal kemarahannya itu. Itu syaja'ah. Wa najdatu, adapun an-najdah, ketangkasan, kepahlawanan itu, ketangkasan ialah thiqatun nafsi inda istirsaliha, percaya dan juga yakinnya jiwa ketika istirsaliha ilal mauti. Dia itu apabila dia menempuh ataupun membawa kepada beraninya nyawa, beraninya diri nafsu itu apabila dia membentangkan dirinya kepada kematian. Haitsu yuhmadu fi'luha duna khaufin, sekira-kira dipuji perbuatan kelakuan itu tanpa rasa takut. Yang orang panggil tangkas dan berani, percaya diri, siqah seseorang itu pada dirinya walaupun dia terpaksa ataupun membawa kepada kematian sekalipun. Nampak tak? Haitsu yuhmadu fi'luha duna khaufin, sekira-kira dipuji perlakuan itu tanpa perasaan ada takut pun. Fakana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam minhuma bil makan alladhi la yujhal, dan baginda Nabi itu pada kedudukan yang tidak dapat dipertikaikan, yang tidak dapat dijahilkan. Wa qad hadara al mawaqif as-sa'bah, Nabi sendiri hadir pada situasi-situasi yang sukar. Wa farral al-kum'atu wal abtalu anhu ghaira marrah, yang mana situasi tersebut situasi keadaan yang mana orang-orang yang berani, al-kumatu asy-syuja'an, orang-orang yang berani dan juga jago-jago, lari, farra, lari oleh pahlawan dan jago-jago itu bukan sekali saja. Jadi perkara tersebut Nabi SAW menghadapi banyak peristiwa-peristiwa yang mana kalau seumpama itu peristiwa orang yang pahlawan dan takut pun dia lari. Wa huwa thabitun la yabrah, tapi baginda Nabi dia tetap teguh, tidak berganjak. Muqbilun ghairu mudbir, baginda Nabi orang yang menghadap dan meneruskan, tidak orang membelakangkan. Wala yatazahzah, tidak berganjak. Wa ma syuja'un illa wa qad uhsiyat lahu farratun, tidak ada orang-orang yang berani kecuali boleh dibilang baginya ada tempat dia itu lari, dia kalah. Wa hafizat anhu jaulatun, dan dapat dibilang ataupun diingat ada tempat-tempat yang jaulah, yataraddad, seorang itu kembali balik, teragak-agak. Siwahu, selain pada Nabi. Orang jago-jago, orang yang hebat-hebat pun, dalam hebat-hebat pun ada perkara yang kadang dia kalah, dia lari. Ada keadaan-keadaan dia jaulah, dia taraddad, dia itu
teragak-agak, tidak tetap. Selain pada Nabi lah. Adapun Nabi tidak dapat dan tidak didengar bahawa Nabi teragak-agak. Wa ma syuja'anu illa wa qad uhsiyat lahu farratun. Tidak adalah orang yang berani kecuali dibilang baginya ada tempat-tempat dia itu farratun ai firarun wa hazimah. Dia kalah dan juga dia lari. Adapun Nabi tidak. Wa bihi ilahi qala haddathana Abu Ali al-Jayyani fi ma kataba ilayya. قال حدثنا القاضي سراج حدثنا أبو محمد الأصيلي قال حدثنا أبو زيد الفقيه حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا ابن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء وسأله رجل. Didengar daripada Abi Ishaq, dia mendengar Al-Bara' bahawa bertanya kepadanya seorang lelaki, Afarartum yawma Hunainin an Rasulillah SAW. Adakah kamu lari ketika perang Hunain? Wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum. Perang Hunain ni awal-awal berlaku peperangan itu ada tanda-tanda kekalahan. Sebab ketika itu umat Islam bilangannya ramai. Jadi mereka datang dalam diri sebahagian daripada sahabat ni rasa takjub dan rasa tak akan kalah sebab ramai. Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum. Ketika itu mereka rasa mereka menang. Tapi Allah Ta'ala nak ajar umat Islam kata jangan bergantung kepada diri sendiri tanpa bergantung kepada Allah. Jangan kamu rasa bangga dengan ramai kamu. Jadi pada awal peperangan Hunain itu seakan-akan nak kalah. Tapi mereka sedar, bila mereka sedar, mereka kembali pada Allah, Allah Ta'ala menangkan dalam peperangan Hunain. Ketika berlaku mula-mula itu, adakah kamu lari daripada Hunain, daripada Rasulullah? Ditanya kepada Bara'. Qala, lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yafir. Ya, tapi Rasulullah tidak berganjak. Rasulullah tidak lari. Rasulullah tidak lari. Jadi tengok hadis ni, ini antara hadis makna dalam kitab kita ini Asy-Syifa ni, hadis-hadis yang dibawa oleh Qadhi Iyad ini musnadah. Dia sebut secara sanadnya yang penuh kepada pengarang daripada beliau sampai kepada pengarang dan juga sampai kepada hadis dengan sanad yang penuh. Ini dianggapkan kitab Syifa ni kitab yang musnadah, yang mana kita boleh buat rujukan lah. Rujukan sebab disebut penuh sanad-sanadnya itu. Sanadnya situ. Ada setengah daripada kitab-kitab himpunan hadis kadang-kadang pengarang dia ikhtisar. Dia ambil rawi sahabat saja. Tapi sanad daripada dia kepada sahibul musannafat ataupun kitab-kitab al-sunan itu kadang-kadang diletak pada awal atau pada akhir. Tapi seumpama kitab macam yang dibawa oleh kitab kita ini, ada sebut sanadnya penuh. Mana boleh kita tak rujukan lah. Kemudian seterusnya kata Qadhi Iyad, cerita berkaitan dengan ini, kata thumma qala laqad ra'aituhu. Kemudian berkata ia, sungguhnya aku melihat baginda Nabi SAW. Ini siapa ni? Muhammad bin Ismail. Hadis dalam Bukhari ni. Laqad ra'aituhu ala baghlatihi al-bayda'a. Aku melihat baginda Nabi di atas keldainya warna putih. Wa Abu Sufyan akhidhun bil lijamiha. Abu Sufyan pegang lijam, pegang kekang, tali keldai yang ada pada keldai tu lah. Heret Nabi. Nak pergi perang. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi ketika itu kata, ana nabiyyu la kadhib. Wa zada ghairuhu ana ibnu Abdul Muttalib. Ana nabiyyu la kadhib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Itu bunyi syajak lah tu lah. Jadi isu berkaitan dengan ni pun ada dalam perbincangan. Adakah halin Nabi yaqulu syair? Adakah Nabi berkata syair? Sebab kalamnya kalam yang mauzun. Kalam yang mauzun. Jadi mana-mana tullabul ilm, sahabat-sahabat boleh tengok perbahasan berkaitan dengan ni. Ni antaranya
perkataan Nabi SAW, ana nabiyyu la kadhib, ana Abdul Muttalib. Akulah Nabi, aku tidak tipu. Akulah anak Abdul Muttalib. Nabi nak menaikkan semangat balik kepada sahabatnya supaya jangan lari perang Hunain ni. Kembali balik, himpun balik kekuatan, kita serang balik musuh. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan. Qila fama ru'iya yawma idzin ahadun kana ashadda minhu. Tidak dilihatkan pada hari itu seseorang pun yang lebih berani, lebih kuat, lebih berani daripada Nabi. Wa qala ghairuhu, kata sebahagian daripada rawi tadi, selain daripada yang menceritakan tadi, dia kata dalam diriwayatkan bahawa Nabi SAW nazalan Nabi SAW an baghlatihi. Rasulullah ketika itu dia turun daripada keldainya. Wa dzakara Muslimun an Ibn Abbas anil Abbasi. Wa dzakara Muslimun anil Abbas. Imam Muslim riwayatkan dengan sanadnya daripada Al-Abbas, qala falammal taqa muslimuna wal kuffar. Apabila bertemunya kumpulan tentera orang Islam dan orang kafir, wala muslimuna mudbirin, orang Islam kembali berpatah balik. Maknanya orang Islam mudbirin, lari daripada pertempuran itu. Fatafiqa Rasulullah SAW yurkadu baglatah. Nabi SAW fatafiqa makna mulalah Rasulullah SAW, Nabi SAW yurkidu baglatahu. Nabi menggerakkan, melajukan, yurkidu baglatahu, melajukan dan menangkaskan bagolnya. Bagol ni haiwan antara himar, antara keldai dan juga unta. Unta pula, kuda. Bagol bagol ni binatang kawin antara kuda dan juga himar. Bagol saiz dia lebih besar daripada keldai dan kecil sikit daripada kuda. Maka Rasulullah bila orang lain lari mudbirin, Nabi menggerakkan bagolnya itu ke arah orang kafir. Wa ana akhidhun bilijamiha. Ketika itu Abbas kata, aku pegang dengan tali bagol Nabi. Aku nak tahan iradata alla tusri', supaya bagol ni jangan cepat, jangan laju-laju. Wa Abu Sufyan akhidhun birikabiha. Adapun Abu Sufyan ambil dengan Abu Sufyan pergi heret, aku duduk tahan. Thumma nada, kemudian Rasulullah SAW menyeru, ya lal muslimin. Ini seruang, ya lal muslimin, wahai orang Islam semua. Nabi panggil balik sahabat-sahabat yang lari tadi, panggil balik, kumpulkan mereka kembali, kuat kekuatan mereka untuk menyerang. Al-Hadith. Okay. Wa qila wa kana Rasulullah SAW idza ghadiba. Nabi SAW apabila Nabi marah, wala yaghdabu illa lillah, dan Nabi tidak marah kecuali kerana sebab Allah Ta'ala. Lam yakun li ghadabihi syai', tidak akan terhalang bagi kemarahannya sesuatu. Tak ada orang boleh halang, tidak akan ada tegak sesuatu pun yang dapat menghalang kemarahan Nabi. Maknanya orang yang berani betul. Tapi marah itu bukan marah kerana sebab diri, tapi kerana Allah Ta'ala. Wa qala Ibn Umar, ma ra'aitu ashja'a wala anjada wala ajwada. Tidak aku lihat orang lebih berani, lebih tangkas, lebih pemurah, wala arda, dan lebih meredakan, lebih reda, wala afdal, dan lebih mulia min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, inna kunna idza hamiyal ba'su, kami ketika bersangat-tang berlaku peperangan, wa yurwa ishtaddal ba'su, ketika tengah-tengah hangat berlaku peperangan, wahmarrat al-hadaku, dan merah. Ihmarat hadaku ni kinayah daripada ishtidadul al-harb, ketika bersangat-tang berlaku perang. Ittaqaina bi Rasulillah, kami berlindung dengan Nabi SAW, kami berlindung belakang Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Fama yakunu ahadun aqrabu ila al-adu minhu, tidak ada orang yang lebih dekat kepada musuh lebih pada Nabi. Maknanya Nabi ni masuk pada sah peperangan hak depan. Walaqad ra'aituni yauma badrin wa nahnu naludhu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya aku melihat diri aku ni pada hari Badar dan kami itu sedang berlindung di belakang Nabi SAW. Wa huwa aqrabuna ilal adu, ketika itu Nabi lebih dekat kepada musuh. Wa kana min asyaddin nasi yawma idzin ba'sa, dan Rasulullah SAW ketika itu orang paling kuat, paling berani. Maknanya menunjukkan Rasulullah ni bukan orang yang penakut, bukan orang yang orang yang takut untuk mati dan berperang, bukan. Waqila kana syuja'u huwa alladhi yaqrabu minhu sallallahu alaihi wasallam idza dana al-adu. Dan orang berani dialah yang hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi kepada musuh. Liqurbihi minhu, kerana dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anasin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Nabi ini sebaik-baik manusia. Wa ajwadan nas, sepemurah manusia. Wa asja'an nas, yang paling berani. Laqad fazi'a ahlul madinati lailatan, dan penuh sekali orang ahli Madinah rasa takut. Katanya dengar bunyi yang kuat daripada luar Madinah tu. Fazi'a ahlu, jadi terkejut ahli Madinah satu malam. Fantalaqa nasun qibala saut, maka orang manusia ni keluar ke arah bunyi tu. Apa yang berlaku ni? Perang ke? Kalau zaman sekarang ni, yelah, boleh tahu lah. Ada bom kena lepas ke berlaku, letupan ke apa kan. Jadi ahli Madinah zaman tu bunyi kuat. Mereka keluar pada waktu malam, pergi ke arah suara. Fatalaqahum Rasulullah. Lalu mereka bertemu dengan Rasulullah raji'an, dalam keadaan Nabi dah pulang balik dah. Wa qad sabaqahum ila as-saut. Nabi telah awal pergi kepada suara tu. Wastabra al-khabaru ala farasin li Abi Talha ta'uryin. Dan Nabi ni mendapat istabra al-khabar, pergi mendapatkan cerita itu, naik di atas faras, kuda bagi Abi Talha Uryin, kuda yang tidak berpelana. Kuda yang tak ada pelana. Dia kuda nak naik berpelana ni payah kalau orang tak biasa naik. Nampak tak? Hak tak ada pelana ni, belakang. Uryin ni maknanya belakang dia tidak ada tempat duduk tu. Itu orang mahir sungguh lah. Nabi naik kuda, yelah memang tak sempat. Dalam keadaan terkejut, Nabi naik kuda tidak berpelana. Wasaifu fi unuqih, dan ketika itu pedang di tengkuknya. Nabi menggalas pedangnya. Wa huwa yaqul lan tura'u, jangan kamu takut, jangan takutlah, tak ada apa-apa. Wa qala Imran bin Husain, kata Imran bin Husain, malaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katibatan illa kana awwala man yadribu. Tidak Nabi SAW bertemu dengan satu kumpulan tentera katibah, kumpulan tentera musuh, kecuali dialah orang pertama yang menghunuskan pedang. Walamma ra'ahu Ubay ibn Khalaf yawma Uhudin wa huwa yaqul aina Muhammad, ketika melihat baginda oleh Ubay bin Khalaf ni musyrikin, ra'su musyrikin Mekah ni, kepala hali yang Mekah ni, ketua puak musyrikin Mekah ni. Bila tengok Nabi pada hari Uhud, dia tanya, aina, mana Muhammad? La najautu in najah, tidak selamat aku kalau dia selamat. Makna hari ni dia tak selamat. Aku takkan selamat kalau dia selamat. Maknanya hari ni tak ada, mati lah. Hari ni mati, aku nak cari Muhammad. Wa qad kana yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam inaftada yauma badrin. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tu berkata pada hari peperangan Badar, ketika dia ditawan, yauma badrin, pada hari perang Badar kan dia kena tawan. Kalau dia kata apa, indi farasun a'lifuha, dia maknanya masa peperangan Badar takut dia kena tawang. Kata, ya Rasulullah, aku ni ada kuda beri makan lagi. Kulla yaumin faraqan min zurratin. Aku ada kuda yang aku beri makan tiap-tiap hari, makanan faraqan min zurrah, daripada jagung. Aqtuluka alaiha, yang aku akan bunuh kamu di atas kuda ni. Jadi Muhammad, dia kata, siap, aku ada siap dah kuda tu, aku beri makan makanan hebat zurrah, jagung, makanan protein kuat lah ni, untuk membesarkan dan menggagahkan kuda. Yang aku beri makan dia, aku niat kuda ni aku nak bunuh atas dia.
Faqala Nabi SAW, ana aqtuluka insyaAllah. Tak apa, aku nak bunuh kamu. Tidak, aku akan bunuh kamu. Mu nak bunuh aku akan bunuh kamu. InsyaAllah. Falamma ra'ahu yawma Uhudin, apabila dilihat Nabi pada hari Uhud tu, syadda Ubay ala farasi. Maka memegang, mengemaskan Ubay bin Khalaf ni, dia siapkan kudanya di atas kudanya, dia pun bersegera naik atas kuda ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menuju pada Rasulullah. Fa'taradahu rijalun minal muslimin, maka menghalangnya oleh sekumpulan lelaki-lelaki, pemuda-pemuda di kalangan orang Islam. Jadi bila Ubay nak mari tu, ada orang Islam tahan. Faqala Nabi SAW, hakadha. Maka Nabi kata gini, Nabi buat isyarat, khallu tariqah, biar. Lain, Nabi buat isyarat itu lagi. Maknanya dia, Ubay tengah nak datang juga, nak lawan Nabi tu. Dia bersuka. Jadi sebahagian daripada orang Islam ni tahan lah, supaya jangan pergi serang Nabi. Dia berkata biar. Tepi. Khallu tariqah, dengan maksud apa? Biarkan. Wa tanawala harbatan min Harith ibn Simmah. Lalu Nabi pun ambil harbah, tombak daripada Harith bin Simmah. Tombak dia ambil. Nabi bijang, ambil tombaknya. Fantafadha biha intifadha. Nabi pun bangkit dengan kudanya. Fatatayaru anhu tatayura sya'ra'i an zahril ba'id. Yang mana bersegera, tangkas, bergerak seumpama terbangnya bulu-bulu di belakang unta. Idzan tafadha, bila berlari kuat. Berlari kuat kan, angin tu seakan-akan berterbangan lah maknanya. Tangkasnya, bulu seakan berterbang. Nabi pun tangkas naik di atas kenderaan baginda. Summa istaqbalahu Nabi, lalu dia pun Rasulullah, Nabi menghadap Ubay bin Khalaf. Fata'anahu fi unuqihi ta'natan, lalu dia cocok di tengkuknya satu cocokan. Tada'da'a minha an farasihi mirara, yang mana menyebabkan Ubay bin Khalaf ni, dia itu tersengguk-sengguk dan dia itu kepalanya tersengguk-sengguk di atas belakang kudanya beberapa kali. Kena darah lah. Dia tekuk itu. Wakilah, kata satu pandangan, bal kasara dhila'an min adla'i. Kata satu pandangan, riwayat kata Nabi patahkan dhila'. Dhila' ni maknanya tulang rusuk. Daripada tulang rusuk Ubay bin Khalaf ni, cocok kena tulang rusuk. Faraja'a ilai Quraisy yaqul. Jadi Ubay ni tak mati segera situ. Dia dang kembali. Bila gitu dia pusing balik lah. Dah kena cedera dah oleh tombak Nabi yang Nabi cocok dia ni. Dia pun balik pada Quraisy, yaqul qatalani Muhammad bunuh aku dah. Habis Muhammad bunuh aku dah dalam keadaan sakit ni. Wahum yaqul la ba'sa bika, tak apa. La ba'sa bika. Tak ada masalah ni sikit ni. Faqala law kana ma bi jami'in nas la qatalahum. Ubay kata, kalau aku ada ramai yang bersama aku sekalipun, Muhammad boleh bunuh belaka lah. Maknanya kalau aku bukan seorang, aku ramai pun, saya akan dibunuh oleh Muhammad ni. Alaisa qad qala, tidakkah dia kata, ana qatiluka, aku akan bunuh kamu. Nabi pernah kata kan bahawa Nabi akan bunuh Ubay bin Khalaf. Wallahi law basaqa alayya la qatalani. Kalau Nabi ludah atas aku, mati kot aku. Maknanya hak Nabi kata pun memang sungguh. Kalau dia ludah pun akan mati juga. Famata bisarifin fi qufulihim ila Makkah. Dan Ubay bin Khalaf ni mati di tempat namanya Sarif ketika mereka bertolak balik ke Mekah. Jadi dalam perjalanan pulang tu, lepas peperangan tu, Ubay bin Khalaf ni mati di tempat namanya Sarif ketika perjalanan pulang mereka ke Mekah. Jadi tak ada lah orang kata orang syarrun nas man qatala nabiyyan wa man qatalahu nabi. Sejahat-jahat manusia ni ialah orang yang bunuh Nabi ataupun orang yang Nabi bunuh dia. Ubay Khalaf ni terkenal lah paling jahat lah. Sebab apa? Nabi sendiri bunuh dia
Kan sahabat ni, kan sahabat. Nabi sendiri bunuh dia. Jadi syarrun nas man qatala nabi. Orang yang bunuh nabi au qatalahu nabiyyun, ataupun dia tu kena bunuh oleh nabi. Faslun fi hayaihi wa irdaihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal pada menyatakan sifat malunya Nabi, menunduknya pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunduk pandangan. Wa amal haya'u wal irda, adapun sifat pemalu dan menunduk pandangan. Fal haya'u riqatun ta'tari wajhal insan. Malu itu satu kelembutan, satu sifat lembut yang mendatangi wajah manusia ketika melakukan ma yutawaqqa'u karahatu, perkara yang dibimbang tidak disukai, perkara yang tidak suka jadi malu. Au ma yakunu tarkuhu khairan min fi'lihi, ataupun perkara yang meninggalkannya itu lebih baik daripada melakukannya. Itu makna haya, malu. Wal irda taghafulu amma yakrahu al-insanu bi tabi'atihi. Adapun irda menundukkan pandangan ialah taghaful, tidak menghiraukan ma yakrahul insanu bi tabi'atihi, perkara yang tidak disukai manusia pada tabiatnya. Benda orang tak suka aurat dan benda yang benda yang menyebabkan seorang itu aib, dan orang itu tak lihat, tidak mengambil indah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddan nasi hayaan, baginda Nabi itu kuat manusia, sepaling-paling manusia yang paling bersifat dengan malu. Apa tak? Asyaddan nas hayaan, yang paling kuat malunya. Wa aktsarahum indal aurati ighdaan, dan yang Nabi yang paling hebat, paling menunduk pandangannya bagi keaiban manusia. Wa qala Allah subhanahu inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum. Sesungguhnya perkara itu menyebabkan Nabi tidak senang. Fayastahi minkum, lalu Nabi rasa malu. Ni apa ni? Cerita berkaitan ni surah Ahzab ya. Antaranya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang adab apabila sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kan, bila datang kepada berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang makan ke apa kan. Dalam awal ayat disebut ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inah. Bila kamu masuk kepada rumah Nabi, untuk diizinkan kamu untuk makan, jangan kamu lama-lama. Lakin idza du'itum fadkhulu, tapi kalau kamu disuruh masuk, disuruh untuk datang makan, masuklah. Fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru, bila kamu dah makan, kamu beredarlah. Wala musta'nisina lil hadis, jangan panjang-panjang untuk bercakap. Inna dzalika kana yu'dhin nabi, kerana perkara itu menyakiti Nabi, tidak senang bagi Rasulullah. Nampak tak? Jadi bila disuruh makan, nak mari makan, Nabi makan, nak masuk, Nabi ajak masuk. Tapi jangan lama-lama. Rumah Nabi SAW, rumah baginda Nabi ni bukan tempat yang sesuai untuk bercakap tak? Bukan. Macam sekarang rumah Nabi sempit. Tempat bercakap, tempat berhimpun, tempat tu dia lain. Jadi itu tidak senang bagi Nabi SAW, tapi Nabi malu nak khabar. Nabi sikap malu-malu nak beritahu bahawa tak apalah, dah ginilah. Minta beredar lah. Kita pun tak sebut gitu tak. Tapi Nabi ni tak sebut langsung Nabi. Sehinggalah Allah Ta'ala turun ayat cerita kepada sahabat. Adabnya guana. Masuk rumah Nabi ni, Nabi ajak makan, jangan duduk lama-lama. Tak? Di rumah Nabi, di sini Nabi ada ni, nanti susah hal-hal keluarga Nabi SAW, Nabi nak selesaikan. Jadi bila selesai, wa idza ta'imtum fantashiru, selesai, kamu beredarlah kamu. Perkara itu kana yu'dhin nabi, menyakiti Rasulullah, fayastahi minkum, tapi Nabi malu, Nabi segan nak beritahu. Wallahu la yastahi minal haq, tapi Allah Ta'ala tidak segan untuk menyatakan kebenaran. Qala hadatsana Abu Muhammad bin Attab rahimahullah bi qiraati alaihi, hadatsana Abu Qasim Hatim
ابن محمد حدثنا أبو الحسن القابسي حدثنا أبو زيد المروزي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن قتادة سمعت عبد الله مولى أنس يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. Nabi SAW lebih sangat malu daripada Azra, wanita-wanita anak-anak dara di sebalik tabirnya. Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhi. Nabi ni bila tidak suka sesuatu, kami dapat kenal daripada wajah Nabi. Nabi merah ke, Nabi wajah Nabi pemalu ke, Nabi tak suka, dapat tahu daripada wajah tak perlu cakap. Makna malunya Rasulullah SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam latifal basyrati. Nabi ni lembut kulitnya. Raqiqal zahir. Zahirnya itu seorang yang pelembut. La yushafihu wahidan bima yakrahuhu hayaan wa karama nafsin. Nabi SAW tidak bercakap dengan seseorang perkara yang tidak disukainya, kerana malunya Nabi dan mulianya jiwa Nabi SAW. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu kana Nabi SAW idza balaghahu an ahadin ma yakrahu lam yakul. Nabi SAW bila sampai berita kepada Nabi tentang seseorang perkara yang tidak disukainya, lam yakul, Nabi tidak kata ma balu fulanin yakulu kadha. Kenapalah si fulan tu cakap begiang-begiang. Kalau Nabi dengar cerita seseorang buat perkara yang Nabi tak suka, Nabi tak sebut kenapa si fulan tu buat begiang-begiang. Walakin yakul, tapi Nabi kata ma balu aqwamin yasna'un. Apakah sebab kaum-kaum itu? Jadi Nabi tak sebut seorang, cerita tentang seorang, tapi Nabi bila dia cerita balik, dia tegur, dia tak khabar orang nama orang tu. Bahkan tak khabar pun seorang, dia kata kenapa kaum-kaum. Dia sebut atas bilangan ramai dengan sebutan kata ramai. Ma balu aqwamin yasna'u. Apa gerangan mereka-mereka itu buat? Au yaquluna kadza, atau kenapa mereka semua kata begitu? Yanha anhu. Nabi larang daripada perbuatan tu. Wala yusammi fa'ilah, tapi Nabi tak sebut siapa yang buat tu. Nampak? Jadi jaganya Nabi kepada aib seseorang. Warawa Anasun annahu dakhala alaihi rajulun bihi athara sufrah. Masuk Sayyidina Anas menceritakan bahawa ada seorang lelaki masuk kepada Nabi SAW pada pakaiannya atharu sufrah, ada kesan kuning dengan sebab guna za'faran lah. Walam yakul lahu syai'an, tapi Nabi tak cakap apa-apa. Walhal Nabi tidak sukalah, maknanya ada guna orang lelaki ni guna za'faran pada pakaian. Wa kana la yuwajihu ahadan bima yakrah. Adalah Nabi ni tidak bercakap menghadap seseorang dengan perkara yang tidak disukainya. Falamma raja'a, bila orang lelaki tak dikeluar, Nabi kata lau qultum lahu yaghsil hadha. Kalaulah kamu kata kepadanya kenapa tak basuh ni kesan ni. Wa yurwa yanzi'uha, di riwayat lain kata kenapa tidak buang dan tidak cabut pakaian ni. Qalat Aisyah fi sahih. Jadi dia tanya kenapa orang lain tak tolong kata, tak tolong tegur kan. Qalat Aisyah fi sahih, berkata Sayyidatina Aisyah, ini riwayat daripada hadis yang sahih, lam yakunin Nabi SAW fahishan. Nabi ni bukan orang yang cakap kotor, wala mutafahishan, ataupun suka sangat bercakap dengan yang teruk, wala sakhaban bil aswad, dan bukan orang yang meninggi suara di pasar, wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ata, dan dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan, walakin ya'fu wa yasfah, tapi Nabi seorang pemaaf dan orang yang mudah memaafkan orang. Wa qad hukiya mithlu hadzal kalam an Taurah, dan dihikayatkan seumpama cerita ini, perkataan ini, ada sifat Nabi ini dalam kitab Taurat. Min riwayat Abdullah bin Salam, daripada riwayat Abdullah bin Salam, seorang asal pendeta Yahudi yang Islam. Wa Abdullah bin Amr bin As, dan Abdullah bin Amr bin As. Wa ruya anhu annahu kana min hayaihi, diriwayatkan bahawa Nabi ni kerana terlampau malunya, la yuthbitu basarahu fi wajhi ahad. Nabi tidak memandang tepat pada muka seseorang. Bahasa kita cerelong. Nabi tidak menajamkan pandangan pada muka. Tak. Nabi tak tengok. Kerana apa? Kerana malunya Nabi SAW ni. Wa annahu kana yakni amma tarrahul kalamu ilaihi mimma yukrah. Dan Nabi yakni, Nabi gunakan kinayah. Nabi cakap kiasan. Perkara yang perlu percakapan
kepadanya mimma yukrah, daripada perkara yang tidak disukai. Nabi bila tersangat perlu, Nabi guna bahasa kinayah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha ma raaitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku tengok betul dan tengok pandang faraj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi husni asyratihi, pasal pada menyatakan eloknya hubungan Nabi, wa adabihi, dan adab Nabi, wa basti khuluqihi, dan lapangnya luasnya akhlak Nabi, ma'a asnafil khalqi, dengan pelbagai bentuk manusia ini, pelbagai kalangan manusia. Nabi seorang yang mudah, Nabi seorang akhlak yang baik. Wa amma husnu isyratihi, adapun eloknya pergaulan Nabi SAW, wa adabuhu, adab Nabi, wa bastu khuluqihi, dan luasnya akhlak Nabi itu ma'a asnafil khalqi, dengan pelbagai kelompok makhluk-makhluk masyarakat ini, fa bihaitsu tasharat bihil akhbarus sahihah, maka sekira-kira telah masyhurlah baginya khabar-khabar hadis-hadis yang sahih. Qala Ali radhiyallahu taala anhu fi wasfihi, Sayyidina Ali menceritakan sifat Nabi, kana awsa'an nasi sadra, orang yang paling lapang dadanya, wa asdaqan nasi lahjatan, paling benar lahjah percakapannya, wa alyanahum arikah, dan paling lembut pergaulannya, wa akramahum isyrah, dan paling mulia hubungannya. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abul Hasan Ali bin Musharraf al-Anmati fima ajazanihi wa qara'tuhu ala ghairihi. قال حدثنا أبو إسحاق الحبال حدثنا أبو محمد بن النحاس حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا هشام أبو مروان ومحمد بن مثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي سمعت يحيى ابن أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن ابن أسعد ابن زرارة عن قيس ابن سعد قال زارنا رسول الله, telah menziarahi, Qais bin Sa'ad kata telah ziarah bagi kami Rasulullah SAW. Wa dzakara qissatan fi akhirha, lalu disebut kisah pada akhirnya. Falamma arada al-insirafa, apabila Nabi ingin beredar, qaraba lahu Sa'dun himara, lalu Sa'ad membawa datang kepada Nabi seekor himar. Wa watta'a alaihi biqatifatin, Nabi pun pijak dengan qatifah, kain. Qatifah ni apa nama ni, Nabi pijak dia, Nabi dengan kain, farakiba, kain yang diletak, dibuat untuk di belakang diletak belakang haiwan lah. Farakiba Rasulullah SAW, lalu Rasulullah pun menunggang. Thumma qala Sa'du, kemudian berkata Sa'ad, ya Qais, ishab Rasulullah, temang Rasulullah SAW ni, temang Nabi SAW, ikut Nabi. Qala Qais berkata, faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah kata kepadanya, irkab, naik. Fa'abaitu, tapi aku enggan. Faqala imma antarkab wa imma antasrih, mu nak naik, sama ada mu nak naik ataupun kamu beredar. Fansaraftu, lalu pun aku beredar. Wa fi riwayatin ukhra, pada riwayat lain, irkab amami, duduk depan aku. Fa sahibud dabati aula bi muqaddamiha, tuang punya dabah, tuang punya kenderaan, kenderaan tu milik Qais lah, lebih aula duduk di depan. Tuang punya kenderaan lebih aula duduk depan kata. Jadi dia tak sampai hatilah nak duduk depan Rasulullah SAW, sebab ni Nabi ni. Nampak tak? Nabi kata sama ada mau naik ataupun tak payah. Gitu. Nabi, makna Nabi SAW ini akhlak dia, perangai dia baik dengan orang. Dia tak kisah benda gini. Tak kisah. Dia naik sekali. Wa kana Rasulullah SAW yu'allifuhu, Nabi ni menjinakkan para sahabat, merasa menyebabkan sahabat ni rasa selesa. Wala yunafiruhum, dan dia tidak meliakan para sahabat dia ni. Yukrimu karima kulli qaum, Nabi memuliakan orang-orang yang mulia bagi setiap kaum. Wa yuwallihi alaihim, dan Nabi menjadikan mereka pemerintah dan penguasa di atas kaum itu. Pemuka-pemuka kaum tu Nabi akan muliakan, dan Nabi beri dia supaya, dan Nabi serahkan makna urusan kepada mereka.
Wa yuhadzirun nas, Nabi juga memberi peringatan kepada manusia. Wa yahtalisu, Nabi mengambil berat menjaga mereka min ghairi an yatwiya an ahadin minhum bishrahu, tanpa Nabi tutup daripada seseorang pun keceriaan dan wajah ceria Nabi. Nabi tidak halang dan tidak tutup daripada manusia itu keceriaan dan muka Nabi. Muka ceria Nabi tidak tidak pilih. Nabi semua jumpa orang cakap, Nabi cakap dengan wajah yang ceria. Wala khuluqah, dan juga akhlak Nabi. Yatafaqadu ashabah, Nabi mencari-cari sahabatnya. Contoh dak mari, kenapa si fulan tak ada, aku tak nampak ni, kat mana dia, sihat ke tidak? Yatafaqad, Nabi mencari-cari sahabatnya kalau tidak hadir. Wa yu'ti kulla julasaihi nasibah, dan diberi setiap orang yang duduk itu bahagiannya. Kalau semua orang datang bercakap, dibagi bahagian. Maknanya masing-masing dapat rasa mereka itu mendapat hak yang sama. Mari nak bercakap dan berkata, okey, sila. Dapat haknya. Wala yahsabu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu, dan tidak mengira seseorang yang duduk dengan Nabi ni bahawa seseorang lebih mulia daripadanya. Maknanya Nabi layang seorang tu sehingga masing-masing anggap dialah orang yang paling mulia daripada orang lain. Orang lain pula anggap dialah paling mulia. Maknanya Nabi memberi kepada setiap orang itu hak dan juga bahagian mereka. Wa man jalasahu aw qarabahu, seorang yang duduk dengan Nabi dan dekat dengan Nabi li hajatin, untuk mendapatkan hajat, sabarahu hatta yakuna huwal munsarif. Nabi akan sabar, akan tetap bersama sehinggalah orang itulah orang yang pertama selesai dan beredar. Jadi ada apa-apa nak bercerita, Nabi bukan dulu beredar, orang tu dulu beredar. Wa man sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha, dan siapa yang meminta dengan Nabi satu hajat, Nabi tidak akan tolak dia kecuali akan dapat benda yang dihajat yang diminta tu. Au bimaisurin minal qaul, ataupun dengan perkataan yang mudah daripada perkataan. Nabi akan beri juga. Wa qad wasi'an nasa bastuhu wa khuluquhu, dan jadi luas manusia, lapang, senang manusia sifat terbuka Nabi dan akhlak Nabi. Wasara lahum aban, jadilah Rasulullah ni umpama bapa kepada mereka. Wasaru indahu fil haqqi sawa, jadilah mereka di sisi Nabi ni pada hak itu sama. Wa bihadza wasafahu Ibnu Abi Halah, kerana itulah telah mensifatkannya oleh Ibnu Abi Halah, anak tiri Nabi lah, anak Siti Khadijah daripada suami yang dahulu. Ibnu Abi Halah cakap apa? Qala wa kana da'imal bishri, Nabi ni orang yang mukanya ceria, sahla khuluqi, yang mudah baik akhlaknya, layyinal janibi, dan dia orang yang lembut, orang yang lembut, orang yang senang. Lain maknanya senang untuk bergaul. Laisa bifadhin, bukan orang jenis kasar, wala ghaliz, bukan jenis kasar dan juga cakap, bukan yang jenis kasar dan juga jenis keras. Wala sakhab, dan bukan jenis yang cakap kuat, tidak menyenangkan. Wala fahash, ataupun cakap perkataan yang teruk. Wala ayyab, dan orang yang suka mengaibkan, bukan. Wala maddah, orang yang suka puji-puji melampau-lampau, bukan. Yataghafalu amma la yashtahi wala yu'yasu minhu. Yataghafalu amma yashtahi. Nabi SAW yataghafal, tidak mengambil indah perkara-perkara yang menyebabkan orang syahwat. Orang suka, Nabi tidak. Benda-benda yang menyebabkan orang berebut, Nabi yataghafal. Nabi biarkan, Nabi tidak sama. Wala yu'yasu minhu, dan tidak putus harapan daripada Nabi SAW. Wa qala Allah Ta'ala, fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kerana rahmat yang Allah Ta'ala beri, maka kamu jadi lembut dengan mereka ya Muhammad. Kalau kamu sikap keras dan kasar hatinya, keras hati, nescaya mereka akan lari daripada engkau. Wa qala Ta'ala, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Talaklah, balahlah dengan perkara jahat itu perkara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Wa kana yujibu man da'ah, Nabi menyahut seruan, permintaan dan juga apa-apa yang diminta oleh seseorang.
apa ada hajat apa, Nabi akan sambut hajat itu. Wa yaqbalu al-hadiyata, Nabi terima hadiah. Walau kanat qura'an, walaupun kaki kambing ke dak, Nabi terima juga. Qura' ni makna bahagian kaki yang tak ada daging. Orang buat apa ni? Buat hidangan, buat seorang, Nabi makan juga. Wa yukafi alaiha, bahkan Nabi mukafaah, Nabi yukafi, Nabi balas terhadap pemberian tu. Qala Anas, khadamtu Rasulullah, aku khidmat kepada Nabi. Anas cerita, aku khidmat pada Nabi 10 sini, 10 tahun aku khidmat dengan Nabi. Bila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, Ummu Sulaim, mak Anas ini, jadikan Anas ni duduk dengan Nabi supaya boleh khidmat pada Nabi. Jadi Anas kata, fama qala li uffin qat, tak pernah Nabi kata kepada tak pernah. Wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tah, tidak pernah Nabi kata pada perkara yang aku buat salah lah. Nabi kata, apa buat gini? Lima sana'tahu, kenapa kamu buat macam ni? Wala li syai'in taraktuhu, ataupun pada perkara yang aku tinggal, aku tak buat. Perkara yang patut buat, aku tak buat. Nabi tak kata pun, lima taraktah, apa mu tak buat? Nabi tak marah cara gitu. Bahkan Nabi ajar, Nabi suruh dah dengan elok. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma kana ahadun ahsana khuluqan min Rasulillah, tidak ada seseorang pun yang lebih baik akhlaknya daripada Rasulullah. Ma da'ahu ahadun min ashabihi wala ahli baiti illa qala labbaik, tidak ada menyeru kepada seseorang pun, seru Nabi, panggil Nabi di kalangan sahabat ataupun ahli baiknya, ahli keluarganya, kecuali Nabi kata labbaika. Ini jawapan, sahutan kepada sahutan yang kita kata elok lah. Labbaika makna aku datang. Kalau na'am tu biasa, tapi labbaika ni lagi halus dan lagi lembut. Wa qala Jarir bin Abdullah, ma hajabani Rasulullah mundu aslam tu, tidak pernah menghalang daripada aku oleh Nabi SAW. Nabi tak pernah halang kalau aku nak berjumpa dengan Nabi mundu aslam tu, semenjak aku Islam. Wala ra'ani illa btasama, dan tak pernah Rasulullah tengok aku kecuali Nabi akan senyum. Wa kana yumazihu ashabah, Nabi SAW ni dia yumazih, bergurau dengan sahabat baginda. Yukhalituhum, bergaul dengan mereka. Yuhadithuhum, bercakap dengan mereka. Yuda'ibu bisibyanihim, Nabi yuda'i makna bergurau senda, nak membelai dan juga gurau senda dengan anak-anak mereka. Yujlisuhum fi hijri, Nabi meletakkan anak-anak sahabat di atas ribaan Nabi. Yujibu da'watal al-hurri wal 'abd, dan menyahut seruan panggilan kalau ada orang merdeka ke hamba pun Nabi seru. Ada hamba panggil, Nabi pergi. Orang merdeka panggil, Nabi pergi juga. Tak kira orang lah maksudnya. Al-amati wal miskin, hamba-hamba perempuan dan orang miskin. Ya'udul marda, Nabi ziarahi orang sakit. Fi aqsal Madinah, di hujung bandar, hujung Madinah pun Nabi pergi. Wa yaqbalu uzral mu'tadhir, dan Nabi menerima keuzuran alasan orang yang uzur. Qala Anasun maltaqama ahadun udhunan Nabi SAW fa yunahi ra'sahu, tidak ada orang yang yaltaqama ni kinayah daripada membisikkan kepada, tidak ada orang membisik kepada Nabi sesuatu. Yaltaqama kalau bahasa kita maknanya menggigit telinga, bukan gigit telinga ni, makna orang nak bisik ke Nabi, nak cerita ke Nabi, dia cakap ke telinga Nabi. Tidak ada seseorang pun yang membisikkan, menceritakan kepada telinga Nabi. Yunahi ra'sahu, Nabi paling alih kepalanya, hatta yakuna rajulu huwa alladhi yunahi ra'sah, sehinggalah orang tu sendiri yang memalingkan kepala. Maknanya Nabi tadah telinganya. Nabi dengar telinga orang telinga Nabi, Nabi buka kepada orang nak cerita pada Nabi. Dan bukanlah Nabi orang pertama yang palingkan, bahkan orang tu bila selesai, dia orang tu dulu dia akan palingkan. Dia memalingkan mulutnya, kepalanya, barulah Nabi SAW paling. Maknanya bukan kada kita kan nak dengar, malah dengar lah. Tak, Nabi tidak. Nabi seorang pendengar yang baik. Wa ma akhadha ahadun biyadihi fayursilu yadahu, tidak Nabi pegang tangan seseorang lalu dia lepaskan tangan dia, hatta yursilaha al-akhar, sehingga yang satu lagi lepaskan. Nabi salam pegang tangan orang, Nabi tak lepas dulu, orang yang pegang tu lepas dulu. Walam yura muqaddima rukbatayhi baina yaday jalisi, tidak dilihat bahagian depan kakinya di depan orang yang duduk depannya. Maknanya Nabi tak belunjuk kaki.
Kalau ada orang depan dia, Nabi tak menunjuk kaki, menunjukkan kaki kepada orang tu, tidak. Dikira tak boleh lah, macam tak hormat orang tu. Kita beri tap kaki kita kepada orang duduk depan kita. Jadi itu tidak elok. Wa kana yabda'u man laqiyahu bisalam. Jadi maknanya kalau antara adabnya kita janganlah beri kaki kita kepada orang. Apa tak? Lipat tak apalah. Tu setengah orang kadang-kadang kalau terpaksa letih ke mana dia akan tutup dengan kain tak? Tutup dengan kain kaki tu supaya apa? Supaya tak lah maknanya tapak kaki tu beri kepada menghadap kepada orang. Wa kana yabda'u man laqiyahu bisalam. Nabi memulakan orang yang berjumpa tu dengan salam. Wa yabda'u ashabahu bil musafah, dan memulakan berjumpa dengan sahabatnya dengan bersalaman. Walam yuraqattu ma dari jelaini baina ashabi, tidak dilihat pernah melunjurkan kakinya di antara sahabat baginda. Hatta yudayyiqa bihima ala ahad, supaya dengan dengan tidak pernah melunjurkan kaki yang dapat menyempitkan kepada orang. Sebab apa? Bila menunjuk kaki ni memakan ruang yang panjang, yang luas. Jadi Nabi tak pernah buat gitu, supaya tidak menyempitkan kepada seseorang. Orang lain boleh duduk dekat. Wa yukrimu man yadkhulu alaih. Nabi memuliakan orang masuk berjumpa Nabi. Wa rubbama basata lahu thawbah. Kadang-kadang Nabi hamparkan kain dia. Wa yu'thiruhu bizwisadah allati tahdah. Nabi memberikan pada itu wisadah, bantal yang ada di bawahnya. Kadang-kadang Arab ni kadang duduk dia tak bantal kan, untuk dia bertenggek ke mana, dia bertenggek itu. Jadi Nabi beri kepada orang. Wa ya'zimu alaihi fil julusi alaiha. Dan Nabi menggesa supaya orang duduk di atasnya. In aba, jika enggan. Kalau enggan, Nabi suruh juga, duduk situ, duduk ampara ni, ambil batal ni. Wa yukanni ashabah. Nabi memanggil dengan kunyah, Aba Hurairah, Aba Musa, Aba Abdillah. Wa yad'uhum bi ahabbi asma'ihim takrimatan lahum. Nabi panggil dengan sebaik-baik nama sebagai memuliakan mereka. Wala yaqta'u ala ahadin hadithan. Nabi tak pernah cakap, potong cakap orang. Hatta yatajawazu, sehingga orang itu selesai. Fayaqta'uhu binahyin. Lalu dia putuskan dengan larangan au qiyamin, ataupun berdiri. Wa yurwa bintihain. Riwayat lain disebut fayaqta'uhu bintihain au qiyam, ataupun orang itu menghabiskan cakap dengan dia menghabiskan cakap dia, berhenti cakap ataupun berdiri. Ketika itu baru Rasulullah SAW selesai. Adapun Nabi sendiri putuskan cakap orang, tidak. Ni kawan kita cakap, kita potong cakap dia. Tak. Nabi SAW biarkan orang bercakap. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yajlisu ilaihi ahadun wa huwa yusalli ila khaffafa salatah. Tidak ada orang yang duduk nak berjumpa Nabi seseorang pun dalam keadaan Nabi sedang sembahyang, kecuali Nabi akan ringankan sembahyangnya. Ada orang nak datang jumpa Nabi, Nabi tahu, Nabi akan ringankan sembahyang. Wa sa'alahu an hajatih, dan Nabi akan tanya tentang hajatnya. Fa idza faragha ada ila salatih, bila selesai Nabi akan kembali kepada sembahyangnya. Wa kana aktsaran nasi tabassuma, orang yang paling banyak senyum. Wa atyabahum nafsan, paling baik jiwanya. Malam yanzil alaihi Quran, apabila tidak turun kepadanya Quran. Au ya'idha, ataupun ketika dalam keadaan bukan dalam keadaan memberi peringatan ataupun dalam keadaan khutbah. Maknanya dalam keadaan biasa Nabi orang paling baik. Kalau turun ayat Al-Quran ataupun memberi peringatan ataupun ketika khutbah, itu lain lah. Tengok keadaan lah. Nabi orang yang paling berani, atau ada perkara berkaitan dengan hukum Allah yang dilanggar, Nabi orang paling marah. Adapun dalam keadaan biasa orang yang paling baik. Wa qala Abdullah bin al-Harith ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuma min Rasulillah. Tidak pernah aku lihat orang yang paling banyak suka makna senyum senyumnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anasin kana khadamul Madinati ya'tuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shallal ghadata bi aniyatihim. Adalah khadam di Madinah ni datang berjumpa Nabi ketika Nabi sembahyang subuh. Bila selesai sembahyang subuh, bi aniyatihim, datang dengan bekas air mereka. Fihan ma, dalamnya ada air. Fama yu'ta bi aniyatin illa ghamasa yadahu fiha. Tidak didatangkan dengan satu bekas air kecuali Nabi celup tangannya di dalamnya. Nabi letak tangan dalam. Wa rubbama kana dhalika fil ghadatil baridah. Kadang-kadang itu berlaku pada pagi yang sejuk. Sejuk nak Nabi nak masukkan tangan di dalam air itu, tapi Nabi buat.
yuriduna bihi tabarukan. Mereka berkehendak mengambil tabaruk dengan Nabi SAW. Jadi buat datang berkah air, Nabi masukkan tangan dia dalam berkah air itu supaya orang dapat ambil berkat. Faslun fi syafaqatihi, fasal pada menyatakan syafaqah, sikap syafaqah, kasihan belah Nabi, rahmatnya Nabi bagi sekalian makhluk ini. Jadi kita berhenti sinilah, insya-Allah taala kita akan sambung pada kesempatan akan datang, insya-Allah pada esok hari. Ada soalan Ustaz Muaz? Ada pada sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر